Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okey, pada hari ini cikgu akan sambung pembelajaran kita iaitu gabungan transformasi. Okey, gabungan transformasi itu adalah ada 4 jenis transformasi dan termasuk satu pembesaran. Okey, transformasi gabungan ni dia ada dua sama ada putaran dia bergabung dengan pembesaran, translasi dia bergabung dengan pantulan dan sebagainya lah. Jadi dia bergabung dua transformasi. Okey, so sekarang soalan dia, tentukan imej bagi titik atau objek yang berikut di bawah gabungan transformasi yang diberikan. Okey, kita tengok dulu contoh sebelum cikgu pergi ke soalan. Okey, ni contoh soalan. Kita nak cari imej bagi objek tu di bawah dua penjelmaan gabungan transformasi. Okey. So yang pertama, S ialah pantulan pada paksi X dan T ialah putaran 180 darjah pada pusat 2, 2. Okey. Kalau dapat soalan macam ni, cari objek dahulu. Objek dia adalah di sini. P yang tiada tanda apa-apa. Okay, ni objek. Labelkan objek. Okay. Sekarang, apabila penjelmaan ST. Okay. ST. Okay, penjelmaan T dahulu. Baru diikuti dengan penjelmaan S. Jadi, T ialah putaran 180 darjah. So, untuk mencari imej bagi P yang pertama, kamu kena putarkan pusat P ini, titik P ini sejauh 180 darjah pada pusat 22. Okey, T. So, kamu kena cari pusat 22 itu. Pusat 22 itu di sini. 2, 2. Sini adalah pusat 2, 2. Okey. So, sebab 180 darjah adalah sudut garis lurus ya, macam ni. Jadi, panjang ni, sudut ni adalah 180 darjah. Samalah dengan jangka sudut protektor tu, apa saja garis lurus memang sudut di 180 darjah. So, kamu gariskan P ke pusat putaran dahulu. Okey, gariskan P atau buat putus-putus pun boleh. Okey, so sekarang ni jarak P dengan pusat putaran adalah 2 petak. Tengok ni, 1, 2. So, jarak objek dengan pusat putaran itu sama dengan jarak imej dengan pusat putaran. So, kamu gerak 2 petak lagi. 1, 2 petak. Okey, ini adalah imej P yang pertama di bawah putaran 180 darjah. 180 darjah tu mesti berada pada pusat putaran ini. Okey, ni 180 darjah. Okey. Tengok ni. Garis lurus. Jarak objek P ni dengan pusat ni sama dengan pusat putaran dengan imej P yang pertama tu. Okey, jadi kita dapat imej P yang pertama di bawah putaran 180 darjah ialah koordinat dia 4, 4. Okey, macam tu dapat dia. Okey. Okey. Setelah itu, kita cari pula penjelmaan yang kedua, iaitu S. Sebab dia gabungan dua penjelmaan. So, penjelmaan S ialah pantulan pada paksi X. Okey. So, di manakah paksi X tersebut? Okey. Paksi X tu ini. Okey, so dia adalah garis lurus. Paksi X tu sekiranya paksi pantulan dia adalah garis lurus. So, okay, cikgu garis lagi lah bagi nampak. Ini paksi pantulan dia pada paksi X. So, kita pantulkan P yang pertama ni dengan paksi X ni. Jangan pantulkan yang daripada titik P ni. Mesti dari titik P yang telah diputarkan tadi. So, jarak objek dengan paksi pantulan sama dengan jarak
image dengan paksi pantulan. So, kita tengok objek ni. Objek lah sebab kita nak pantulkan yang ini untuk dapatkan P yang kedua. Image P yang kedua lah. Jadi, P yang pertama ni, kiralah petak dia berapa jarak dia dengan paksi X ni. So, 1, 2, 3, 4. Jadi, 1, 2, 3, 4. Okey, ini adalah image P yang kedua. Yang koordinatnya adalah 4, negatif 4. Okey. So, ini adalah P yang kedua 4, negatif 4. Okey, cikgu ajar cara tulis dia macam mana. Okey, kalau dalam ujian, kamu boleh tulis macam ni ya. Okey, dimulakan dengan P asal 0, 0. Okey. Di bawah penjelmaan T, image P yang pertama adalah 4, 4. Dan di bawah penjelmaan S, image yang kedua ialah 4, negatif 4. Okey, boleh tulis macam ni. Okey. Okey, itu contoh pada buku kamu. Okey, kita tengok soalan A. Gabungan transformasi WV. Okey, dia suruh cari image bagi titik P di bawah gabungan transformasi WV. Okey. So, WV kita akan buat penjelmaan V dahulu baru W. Okey. So, penjelmaan V tengok apa dia. Translasi. Negatif 3, 1. Okey, ni image P dia. 3, negatif 1. Okey, V adalah translasi negatif 3, 1. Negatif 3 ni adalah pergerakan secara melintang. Okey. Sekiranya dia negatif, dia ke kiri. Kalau dia positif, kanan. Okey. Sebab dia negatif kan. Jadi dia pergerakan ke kiri dahulu. Okey. Melintang pada paksi X ya. Pergerakan pada paksi X lah melintang. Okey. 1 tu adalah pergerakan secara menegak. Okey. Negatif bawah. Kalau positif atas. Jadi 1 tu positif. So ke atas lah. Okey. So kita buat translasi ni pada P ni. Okey. Macam mana kita nak buat? Okey. So P. Kita ambil pergerakan melintang dahulu ya, atas dahulu. Negatif 3 ke kiri 3 unit. 1, 2, 3. Okey, dah. Dan 1 unit sebab dia positif, dia ke atas secara menegak ke atas. Okey, ini adalah image P yang pertama iaitu titik 0, 0. Okey. Ini adalah image bagi P yang pertama. Di bawah translasi negatif 3, 1. Okey. Selepas tu kita akan buat penjelmaan W iaitu pantulan pada garis X sama dengan 1. Okey, X sama dengan 1 dekat mana? Kena cari. Ni pasti Y kan? Pasti X. So X sama dengan 1 dekat sini. Okey. Jadi, kita buat garis pantulan X sama dengan 1 tu. Okey. Okey, ni adalah X sama dengan 1. Jadi, berapa jarak image P1 ni dengan paksi pantulan ni? Untuk kita cari image P yang kedua. Kita tengok ni. Titik dengan paksi jarak dia 1 unit. Jadi, jarak paksi dengan image yang terbentuk tu adalah 1 unit juga. Jadi, P yang kedua tu kat sini. Okey. P yang kedua. Koordinat dia adalah 2, 0. Okey. Macam tu sahaja. Jadi cara kita nak tulis pada
jawapan dalam exam nanti. Okay. Okay. Sorry, cikgu tukar pen. Terbaling pula. Jadi P daripada asalnya 3 negatif 1. Di bawah penjelmaan V, dia pergi ke 0, 0. Selepas tu di bawah penjelmaan W, dia pergi ke 2, 0. Okay, itulah jawapan dia. Okay. Okay, kelas. Soalan yang ke B pula. Okay. Gabungan transformasi EF. Okay, kenapa dah asyik zoom out ini? Okay, okay, diberi G segitiga. Okay, kali ni dia bagi bentuk. Okay, tadi titik. Ni bentuk 2D ya. So, jangan takut. Okay, sebab bentuk ni senang lagi sebenarnya. Okay. Okay, so EF kan. Jadi, kita mesti buat F dahulu, baru E. Okey, F apa dia? Pantulan pada garis Y sama dengan X. Okey, Y sama dengan X tu macam mana nak cari? Okay, kalau tak reti sangat, buat jadual. Okey. Awak mulakan dengan kosong. Jangan lupa tulis XY. Bila X kosong, Y kosong. Bila X 1, Y 1. Bila X 2, Y pun 2. So, awak cari koordinat-koordinat ni kat mana. Okay. So, ni 1, 1 kan. X kosong, Y kosong sini, sini, sini. Okay. Sini, sini. Samalah. Sampailah Y5, X5 sama. Jadi, itulah graf dia. Y sama dengan X. Jangan pening-pening dah. Okey, so gariskan Y sama dengan X tu macam ni. Oh, gitu. Dan Y sama dengan X. Dah. So, kita pantulkan segitiga G tu. Okey. Sebenarnya, dia sampai sini ya. Okey. Kemudian, macam mana kita nak pantulkan G tu? Kita ambil satu titik dahulu. Okey. Ambil titik. Cikgu labelkan titik 1, 2, 3 lah. Ataupun A, B, C. A, B, C. Okey. Titik A. Berapa jarak dia dengan paksi pantulan ni? 1, 2, setengah. Setengah. 1, 2. Okey, ni titik A. 1, 2, setengah, setengah, 1, 2 titik A. B, 1, setengah, setengah, 1 B. C, 1, 2, setengah, setengah, 1, 2. Dah dapat dah G yang pertama. Ambil pembaris, jangan pakai tangan. Okey. Garis sahaja. Okey, senang pantulan kan. Okey, ni G yang pertama. Okey, so penjemaah yang kedua adalah translasi negatif 3, negatif 2. Okey, so tadi cikgu tak label. Okey, ni A 1, B 1, C 1. Okey, lepas tu dia nak translasi negatif 3, negatif 2. Okey, tadi kan cikgu dah cakap yang ni kalau dia pergerakan melintang kan. Kalau negatif kiri, so positif kanan. Sebab dia negatif kan. So, minta pindahkan dia negatif ke kiri. Jadi, ambil satu titik dulu. Ambil titik A dahulu. Okey, 1, 2, 3. Dan negatif 2 ke bawah. 1, 2. Okey, jadi ni adalah A yang kedua. Okey. Kalau kamu dah tahu bentuk dia, boleh lukis terus, tak ada masalah. Okey, tetapi takut salah, kamu kena boleh buat lagi sekali lah. B dan C lah. Okey, 1, 2, 3. 1, 2. Okey, ni B yang kedua. C, 1, 2, 3. 1, 2. Okey, ni C yang kedua.
Lepas tu kamu garis je lah. Okay. Segitiga tu. Senang je sebenarnya penjemahan ni. Okey, jadi ini adalah image G yang kedua. Dah siap kelas. Okey, yang ni tak ada macam koordinat tadi tu. Yang ni dia akan lihat bentuk kamu selepas melalui gabungan transformasi. Dua transformasi lah. Okey, so dia akan jadi macam ni. Okay, nampak kan perubahan daripada G ni dia pergi ke G1 melalui pantulan. Kemudian G1 pergi ke G2. Dia mengikut penjemahan translasi. Okay. Senang je. Okay. Okay. Itu baru B. Okay. Okay, soalan C pula. Gabungan transformasi XY. Okay, XY. Jadi mana dulu? Y dahulu baru X. Okay, so Y adalah translasi 41. Okay, 4 tu pergerakan melintang. So sebab dia positif, dia ke kanan dahulu. Dan 1 tu pergerakan menegak. Sebab dia positif, dia ke atas. Okay, so mana dia punya gambar rajahnya? Okay, U. Okay, ni adalah trapezium U. Okay, trapezium U. Okay, so cikgu ambil satu titik je lah. Allah, kabur. Satu titik dulu. Titik ni dahulu. Okay, A, B, C, D. Okay, ada 4 titik. Buat satu-satu. Okay, so di bawah translasi 41. So kita kena gerakkan dia. 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Okey, ini image A yang pertama. Okey. Sebenarnya dah dapat ni. Okey, gerakkan titik lain pula. Titik B. 1, 2, 3, 4, 1. B. Okey. So, yang lain tu tak payah buat pun tak apa. Nak buat pun tak apalah. Okay, so cikgu terus garis je. Sebab memang sama je pun. Okay, bentuk dia takkan berubah sebab dia baru translasi. Translasi dia tak melibatkan pertukaran bentuk ya. Dia kedudukan sahaja. Okay, so ni C, ni D. Okay, ini adalah image di bawah translasi. Iaitu image U yang pertama. Sekarang dia nak X tak pula. Itu pembesaran pada titik 3, 2 dengan faktor skala 3. Okey, yang ni kena cari dahulu. Titik 3, 2. 3, 2. 3, 2. Okey, kat sini. Alright. So, bila titik 3, 2 kat situ, pembesaran dia adalah semua garis yang bersilang tu akan dapat pusat pembesaran kan. So, tengok faktor skala dia 3. Jadi, Allah, kabur. Bila faktor skala dia 3, gambar rajah U yang kedua tu adalah 3 kali ganda lebih besar. Okey, 3 kali ganda lebih besar. So, berapa petak ni? 1, 2 kan? Okey, 2 petak. Jadi, dia punya gambar rajah adalah 6 petak. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 2 darab 3, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Okey. So, AB 2 kan, 2 darab 3 6. Jadi kamu kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So betul ke jawapan dia macam ni? Sebab pusat dia kat situ. So untuk mendapatkan jawapan tu, kamu buat dahulu satu pakai pensel. Okey. Betul ke ni image dia? Okey. Ni semua 2 kali ganda lah. Satu ni 1 kan. So 3 lah. Okey, kemudian ni 1, so akan jadi 3. So kita gariskan.
Cikgu pun tak tahu ni betul ke tak. Sebab cikgu nak kamu berfikir. Okey. Ni 1. So 1, 2, 3. Okey. Ini adalah image U ke sudah. Tapi betul ke tidak? So kita kena cuba jaya. So kamu satukan semua. Adakah kamu dapat pusat pembesaran di 3, 2 ni? Kita satukan semua garis yang setara lah. E4 ni titik 4 ni sama dengan D tu kan. Okey, so kamu garis lah. Kamu gariskan. Okey, kita cari pusat pembesaran dia. Betul ke dekat 3, 2 tu? Okey, yang ni dengan yang ni. Okey, memang kena cuba jaya pembesaran ni. Okey. Dah lain dah kan cikgu dapat pusat pembesaran dia ni. Tengok. Kat sini. Lepas tu persilangan 3 tu tak ada. Jadi ya kelas, kat situ dah boleh detect lah. Ini bukan image U yang kedua. Okay. So kita cuba ke bawah sikit. Okay, mana tahu dapat jawapan yang betul. Okay, ambil pemadam. Okay, so cikgu dah padam. Jadi kat manakah image dia? Okay, so tadi salah dah. So susah sikit kan nak cari kan. Okay, so kita cuba cara kedua. Awak garis ke semua ni. Garis je panjang-panjang, tak apa. Okay dah. Ini setara dengan bucu dia lah. Kita tak tahu kat mana. So cikgu garis dulu lah. Okay, ini mesti dia akan ni. Kamu luruskan pembaris tu. Luruskan je pembaris tu. Okay. Okay dah. So satu lagi titik C. So ambil je pembaris ni. Garis je. Okay. Dah siap. Garis je. So ada tak nampak bayang-bayang titik A tu? Titik A yang kedua. So ni sentuh. Jadi dia mula dari sini lah. Dia mula dari sini. So 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, betul. So ini kamu kena kira 6 dari bawah lah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so sini 3 kan. 2 darab 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, A yang kedua tu dekat B yang pertama tu. Ni A yang kedua kat sini. Jadi gambar rajahnya adalah gambar rajah U kuasa 2 tu ini. Okey, Allah, saya ingat. Okey, okey, siap. Allahu Akbar, sorry. Okey, kita sasul kat situ. Okey. Jadi ini adalah image U yang kedua. Okey, agak susah sedikit untuk mencarinya berbanding cari pusat pembesaran. So kat sini kamu kena cuba jaya. Okey, cuba jaya. InsyaAllah lepas. Okey. Okey. Jadi ini adalah objek U dan image U yang pertama di bawah translasi dan image U di bawah pembesaran. Ada 2 kaedah cikgu cuba cari tadi untuk kamu lah. Okey, so kamu ikut apa cikgu buat ni. Lepas tu faham kan? Kalau tak faham sila tanya saya. Okey. Okey. Sekian harap maklum. Assalamualaikum dan bye.